Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. um, Sahabat-sahabat, hari ini saya ingin bersiaran di dalam Facebook Live. Apa yang saya ingin kongsi adalah tentang kerisauan berkaitan dengan 2-3 hari ini, berita kenaikan statistik COVID secara mendadak. Saya rasa suara saya jelas. Kalau tak jelas nanti boleh respon kepada saya, sahabat-sahabat yang melihat live saya pada petang ini. Saya masih di pejabat, sahabat-sahabat, walaupun hari ini cuti. Hari ini Waisak Day, tetapi terpanggil pada diri saya untuk berkongsi sedikit, untuk memberi pandangan. Setahun yang lalu live saya telah melaksanakan live ini setahun yang lalu berkaitan dengan COVID juga, dan pada waktu itu kita bincang tentang hari raya dalam tempoh PKP. Tapi kali ini saya terkesan sedikit bila melihat berita berkaitan dengan COVID-19 ini. Saya terkesan sangat apabila saya dapat pengkhabaran, berita tentang kematian berkaitan dengan COVID di kampung. Dia cukup risau. Ibu saya berada di kampung, adik saya pun berada di kampung, dan keluarga sebelah mertua pun semua berada di kampung. Walaupun COVID ini kalau dilihat di Selangor ini agak tinggi. Di Johor pun sama. Johor berada di tempat yang kedua semalam kalau kita lihat. Itulah yang saya nak sama-sama share dengan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat saya pada hari ini. Saya jadikan live ini sebagai satu kenangan untuk tahun-tahun hadapan, untuk kita ingat apa yang kita alami pada tahun ini. Tiada niat untuk expose diri ataupun sebagainya, just untuk kongsi berkaitan dengan bahayanya COVID ini. Untuk makluman sahabat-sahabat semua, kawan-kawan, saya telah divaksinkan sebanyak 2 dos pada peringkat awal-awal vaksinasi itu berlaku. Pada waktu itu kita rasa macam seolah-olah kita rasa confident apabila divaksinkan. Tapi sebenarnya di sebalik confident itu memang ada. Cuma apabila sejak kebelakangan ini banyak perkara-perkara, tengok statistik melambung tinggi, menyebabkan kita rasa bukan kurang yakin pada vaksin itu. Maksudnya walaupun kita telah divaksinkan, tetapi kita tetap lagi kena berhati-hati dan tetap lagi kena jaga SOP, tetap lagi kena mengamalkan pencarakan, tetap lagi kena mengamalkan kebersihan diri, dan kena lihat juga kepentingan keselamatan keluarga. Terkini kalau kita lihat, COVID ini sudah tidak mengenal usia. Kalau dilihat pada PKP yang pertama dahulu, apabila masuk versi PKP kedua, ketiga, yang kedua dahulu kita lihat range umur yang meninggal ini lebih kurang umur yang 50 tahun ke atas dan 60 tahun ke atas. Dan kebanyakannya mempunyai sejarah penyakit darah tinggi, jantung dan sebagainya. Tapi kali ini tuan-tuan, kita lihat ianya sudah berubah. Yang umur 20-an pun terkesan sehingga boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Di Johor khususnya, saya mendengar cerita-cerita daripada kawan-kawan, sahabat-sahabat saya di sini. Ada di kalangan satu keluarga yang terkena COVID, dan bapa meninggal, mak meninggal dan anak meninggal. Dan yang terbaru seorang anggota polis tempoh hari. Dan hari ini saya terkesan juga, sebenarnya sahabat saya, ibunya juga sudah meninggal dunia semalam, kata yang dikabarkan. Tetapi bukanlah untuk mengeluh dengan apa yang berlaku, tetapi kita sudah tiada masa lagi untuk mempersalahkan siapa-siapa. Kita cuba untuk mencari solusi yang terbaik supaya kita sama-sama berpesan-pesan. Jangan marah kalau ada sahabat-sahabat kita pesan,
tentang SOP dan sebagainya. Biasanya kita 2-3 hari yang lepas semasa musim perayaan sedang berlaku, musim hari raya. Memang timbul rasa kemarahan dalam hati apabila kita tidak boleh balik ke kampung. Especially tak boleh jumpa ibu, tak boleh jumpa keluarga dan sebagainya. Tapi sebenarnya sahabat-sahabat, pada hari ini barulah saya tahu kenapa Allah jadikan hari raya pada tahun ini sekali lagi kita tidak dapat balik berjumpa dengan keluarga. Dan baru kita sedar bahawasanya kepentingan keselamatan kesihatan ini sebenarnya lebih utama daripada apa yang kita rasa kepentingan jiwa dan hati kita. Sentimental value bila kita tak balik ke kampung, kita dengar lagu raya, perayaan dan sebagainya. Tetapi kita nak salahkan siapa? Kalau kita sendiri tidak boleh patuh kepada suruhan pemerintah. Tak kiralah pemerintah, sama ada pemerintah kita memberi satu pendekatan yang betul atau tidak. Kita kena ambil benda yang dari segi positifnya. Kematian 50, 60 satu hari. Kita dah tak boleh menjadikan ini sebagai satu isu politik dan sebagainya. Kita kena melihat ke arah bagaimana kita nak membantu diri kita, membantu keluarga kita, membantu sahabat-sahabat kita, especially front-front lainnya kita dah penat. Front lainnya kita dah penat. Kalau diikutkan, saya terkesan apabila sahabat saya di dalam kesatuan pegawai pengangkutan jalan, saudara presiden, saya sebutlah saudara presiden, dia berkongsi bagaimana Kementerian Kesihatan di dalam bulan puasa yang berada di front line, di barisan hadapan. Kalau kita rasa kita terseksa dengan COVID-19 sekarang ini, sebenarnya kita cuba bayangkan sahabat-sahabat kita yang bekerja di Kementerian Kesihatan yang sedang berjuang menyelamatkan orang-orang yang sakit COVID, pesakit COVID. Mereka di dalam bulan puasa pakai PPE, tuan-tuan. Pakai PPE dalam keadaan panas, berpuasa, nak ke tandas tak boleh. Setengah saya dikhabarkan terpaksa pakai pampers. Sebab PPE itu bukan boleh buka dan pakai tak boleh. Dan mereka berjuang, mereka tidak melihat kepada apa yang ada dalam payslip itu, tapi atas asas dia tanggungjawab. Saya bila dengar cerita itu, saya amat sedih. Saya amat sedih bagaimana kalau kita berkira dengan apa yang kita ada sekarang. Kita hanya perlu duduk dekat rumah bersama dengan keluarga, menghabiskan masa dengan keluarga yang selama ini mungkin kita jarang bersama dengan keluarga sebab kita utamakan kerja-kerja kita. Tapi kali ini sebenarnya kita lebih kepada memikirkan kenapa aku tak boleh balik raya. Kenapa aku tidak boleh balik raya. Itu kita yang fikirkan. Tapi cuba kita fikirkan di Kementerian Kesihatan, semua petugas-petugas mereka dengan baju yang PPE-nya, dengan menggadaikan keselamatan jiwa mereka, kalau diikutkan dengan gaji mereka, tak padan langsung dengan apa yang mereka telah baktikan kepada negara. Tuan-tuan, jadi apa lagi yang perlu kita buat? Kalau kita tengok kawan-kawan kita dekat KKM tu, apa lagi perlu kita buat? Selain daripada kita cuba bersama-sama dengan keluarga, patuhilah SOP kali ini. Walaupun tengok saya pada hari ini pun saya masih bekerja, duduk di pejabat. Yalah, tanggungjawab tu tak tanggungjawab. Tapi kita perlu melihat kepada apa kesannya sekiranya kita sama-sama patuh kepada SOP itu. Banyak video-video, sahabat-sahabat, banyak video-video yang kita dapat melalui WhatsApp dan sebagainya. Kita lihat bagaimana saat-saat akhir ibu ingin menghembuskan nafas terakhir mereka, tidak di samping keluarga, adik-beradiknya entah ke mana, anak-anaknya tidak boleh dilihat bersama-samanya, hanya melihat dari segi skrin telefon sahaja. Tetapi tuan-tuan, di sebalik pengajaran apa yang kita lihat itu, bayangkan Allah tidak uji kita kerana mereka yang diuji itu adalah mereka-mereka yang kuat jiwa mereka. Walaupun kita melihat dengan tangis mereka, dengan menangisnya mereka, tapi kita na'udzubillahi min zalik, kita minta jauh supaya Allah jangan uji kita dengan keberatan bebanan itu. Jadi saya hari ini tak tahulah, mungkin saya rasa saya ada orang menyampah dengan live saya. Saya tak kisah menyampah, tak ada hal. Tapi bagi saya cuba nak luahkan apa yang terbuku di hati saya. Cuba kita betul-betul, kalau kerajaan tak mampu nak lockdown sebanyak tempoh 2 minggu ataupun 21 hari sekalipun,
cuba kita cuba kita lockdownkan diri kita sama-sama jangan keluar daripada rumah. Tahan sedikit 21 hari, cuba kita tengok apa kesan dia. Jadi kalaulah kesannya tidak seberapa, contohnya, at least keluarga kita selamat. Itu yang penting. Jadi kalau kita terlampau memikirkan apa kepentingan negara, kita tidak mampu sebab kita bukan pemimpin negara. Tetapi apa yang kita perlu mampu sekarang ni, kita cuba fikirkan apa untuk keselamatan diri kita, isteri kita, anak kita dan rakan-rakan kita yang lain. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat kadar ini mungkin boleh mencapai 10,000. Mungkin boleh mencapai 10,000 angka. Dan sebenarnya untuk makluman tuan-tuan, sebelum ini dalam tempoh sebulan yang lalu, pernah saya berbicara dengan sahabat saya daripada KKM. Sebenarnya jangkaan-jangkaan ini sudah ada. Kerana apa yang aktiviti yang berlaku hari ini, kesan dia akan berlaku adalah 3 minggu akan datang. Tuan-tuan, apa yang berlaku pada hari ini adalah kesan daripada kluster-kluster hari ini adalah kesan semasa bulan Ramadan tempoh hari. Belum masuk fasa Syawal. Bagaimana yang balik beraya semasa Syawal tempoh hari. Ya, yang cross sempadan, yang cross daerah. Yang tidak menjaga SOP semasa hari raya tempoh hari. Kita tak salahkan siapa-siapa. Tapi yang pentingnya sekali, statistik untuk Syawal akan diterjemahkan 2 minggu akan datang. 2 minggu akan datang. Jadi oleh demikian, saya rasa saya tidak menjadi satu kejutan sekiranya selepas ini akan ada angka sampai ke 10,000. Tapi sebenarnya sahabat-sahabat, kita tidak harus terlampau gentar dengan angka itu. Kalau kita terlampau gentar, kita terduduk dan tidak boleh melakukan apa-apa. Kita hanya duduk lihat, ya Allah, tolong supaya selesaikanlah COVID ini. Itu saja yang kita mampu buat. Tetapi sebenarnya kita bersama dengan keluarga kita lockdown kan. Saya berpesan pada diri saya sendiri dan pada sahabat-sahabat saya. Kita cuba lockdown kan sendiri. Kita cakap keluarga kita, jangan keluar. Mudah-mudahan. Betul, Cikgu Nik, saya setuju. Bila kena kat family sendiri, baru kita rasa. Betul. Bila kena dekat family kita sendiri, baru kita rasa. Bila kena pada family orang, kita bukan ketawa. Tapi kita katakan, ini kerana mereka tidak ikut SOP. Bukan, mereka tak minta pun. Mereka tak minta pun. Ada sesetengah itu. Satu cerita yang saya kongsi. Wife saya cerita pada saya. Sahabat dia mungkin dekat kampung. Mak bapak dia dekat kampung punya taat setia kepada SOP. Larang anak-anaknya balik daripada luar negeri ni, daripada negeri-negeri lain. Tapi tuan-tuan, apa yang berlaku apabila mak dan ayah dia pergi bersolat dekat surau dan ada rakan-rakan di surau tu, anak-anak dia pula yang balik, sedangkan dia paksa anak-anak dia jangan balik. Dan jangkitan itu berlaku di surau disebabkan ada keluarga lain yang anak-anaknya di luar balik. Kita bukan nak salahkan siapa-siapa, tapi nak ceritanya, kalau kita betul-betul jaga SOP sekalipun, kita masih lagi terdedah kepada orang lain yang ingkar pada SOP tu. Yang itu sebenarnya saya agak risau. Terima kasih saudara Zaharuddin kerana watching. Tak hari ni nak membebel sikit saudara. Sebelum ni saya membebel dalam grup WhatsApp Exco Kesatuan. Kali ni saya nak membebel dalam live ni. Tuan-tuan cuba perhatikan apa yang saya nak cakapkan ini. Contohnya, kalaulah tuan-tuan divaksinkan sekalipun, tuan-tuan dah ada 2 dos vaksin. Tetapi dalam keluarga tuan-tuan, semuanya belum divaksinkan lagi. Tuan-tuan kesana ke sini. Ya. Contoh tuan-tuan ke pasar, ke shopping kompleks, ataupun ke mana-mana sajalah. Tuan-tuan tetap boleh bawa COVID itu balik ke rumah. Walaupun tuan-tuan selamat. Kerana tuan-tuan telah divaksinkan. Tetapi virus itu tuan-tuan balik dan transfer kepada anak isteri. Na'udzubillah min zalik. Saya minta jauh. Ya Allah, janganlah. Walaupun saya telah divaksinkan, dulu kita ingat, kita rasa ni. Ya, Brother Richard, terima kasih.
Sorry lah brother, saya tak tahu nak luahkan pada siapa. Lockdown diri sendiri, nak bersembang dengan siapa, live sajalah cara dia. Mudah-mudahan kawan-kawan kita boleh cakap. Jadi tuan-tuan, berbalik kepada apa yang saya katakan tadi, walaupun tuan-tuan sudah divaksinkan 2 dos, tetapi kalau di keluarga tuan-tuan belum divaksinkan lagi, maka tuan-tuan jangan terlampau rasa yakin bahawasanya keluarga tuan-tuan selamat. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke mana, tuan-tuan bawa jangkitan itu ke rumah, tuan-tuan selamat sebab tuan-tuan telah divaksinkan, tetapi tuan-tuan tetap transfer virus itu kepada keluarga tuan-tuan. Jadi saya sekali lagi lah menyeru sahabat-sahabat saya, dan saya menyeru pada diri saya sendiri agar kita patuhilah SOP untuk kali ini. Jangan dikecamlah SOP itu. Kalau tidak rasa selesa dengan SOP itu sekalipun, biarkanlah. Biarkan pemimpin-pemimpin negara kita memikirkan soal yang besar itu. Kita pikirkan soal diri kita, pikirkan soal anak isteri kita, fikirkan soal keluarga kita. Jadi saya mohon maaf lagi sekali kepada tuan-tuan kerana perkara ini memang orang lain pun bercakap benda yang sama. Orang bercakap sama. Tapi teritori saya untuk bercakap ini cukup kecil, hanya kepada sahabat-sahabat saya yang ada di dalam FB saya sahaja. Tapi mungkin terdetik hati bila saya bercakap ini, tuan-tuan, sahabat-sahabat saya dapat, dan sahabat-sahabat saya bersetuju dengan pendapat saya. Kita boleh berkongsi dengan rakan-rakan kita yang lain di luar sana. Jadi dengan satu harapan saja, kalau kita tak cakap, siapa nak cakap? Kalau kita tak bercakap, siapa yang nak cakap? Pemimpin dah berbuih cakap, tuan-tuan. Pemimpin negara dah berbuih cakap. Tak kira lah dia politik ke apa ke, tak kira, saya tak kisah. Saya letakkan tepi. Itu politik. Tapi saya nak ceritakan, siapa lagi? Orang-orang yang star famous bercakap. Dia dah bercakap. Yang langgar SOP itu lantak dia. Tapi saya nak cerita, tiap kali kita dengar dalam berita, tiap kali kita dengar dalam TV, dalam radio, dalam media masa, semua bercerita tentang patuhi SOP. Tapi sebenarnya makin disebut, makin diseru, makin tidak menjadi. Tetapi cuba kita lihat dalam skop yang lebih luas untuk memberi semangat sedikit kepada kita. Tuan-tuan, dekat Kota Baru semalam, dekat Kota Baru Kelantan semalam, adik saya share satu gambar daripada kamera Majlis Perbandaran Kota Baru pada pukul 1 pagi. Terima kasih adik saya Cikgu Mei kerana share dengan grup semalam. Terima kasih ni Tuan Hisham. Terima kasih kerana melihat live saya pada petang ini. Okey, keadaan Bandar Kota Baru semalam cukup lengang. Tiada pergerakan langsung di Bandar Kota Baru, tuan-tuan. Kota Baru ni kalau diikutkan, kalau sebelum COVID ini melanda, makin tengah malam makin hidup, especially dekat kawasan Wakaf Syekh Iyih dan sebagainya. Tapi semalam zero kereta. Maksudnya kita boleh, bukan tak boleh. Kerisauan tu cukup besar. Tapi bila sentiasa dipesan, diberitahu, dicakap, maka semalam kosong. Maka saya tengok orientation daripada tu bukan tak boleh. Kalau kita tengok skop orang gagal patuhi SOP, compare dengan orang patuhi SOP, sebenarnya orang yang patuhi SOP ni lagi ramai, lagi banyak. Cuma yang sedikit ini sebenarnya boleh menggoncang keadaan yang ramai ni, boleh menggoyahkan yang ramai ni. Sebab kenapa? Sebabnya seorang yang pembawa bergejala bila jumpa 10 orang, dia punya possibility untuk jangkitan boleh kepada 7 dijangkiti, 3 tidak dijangkiti. Sebab itu yang kita katakan tadi, kita membebel ni kepada golongan minoriti, yang majoritinya sebenarnya taat kepada SOP. Saya rasa tuan-tuan pun bersetuju dengan saya. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat saya, kita sama-samalah, kita sama-sama, bukan kata kita baik, bukan kata kita bagus, bukan kata kita taat SOP 100%, tidak. Tetapi tuan-tuan, kita boleh jadi seorang yang memberi pesanan kepada diri kita sendiri dan kepada minoriti yang gagal patuhi SOP itu. Sebenarnya hukuman melalui kompaun ini bukan jalan penyelesaian.
hukuman kompaun ni bukan jalan penyelesaian. Manusia-manusia yang suka di kompaun ini adalah manusia-manusia yang sakit mentalnya. Sakit mentalnya. Kerana apa? Kerana dia tahu benda tu salah, dia tetap redah juga. Itu adalah mental problem sebenarnya, tuan-tuan. Tapi kita tak boleh katakan, ada mungkin kes yang terpencil yang dia tak buat salah pun tiba-tiba dikompaunkan. Itu mungkin ada satu mistake, satu kesalahan yang di luar kemampuan kita yang fikirlah. Tapi yang pastinya, dah kerajaan cakap jangan keluar, kita keluar. Dah kerajaan cakap jangan pergi berimpun, kita berimpun. Actually inilah saya katakan tadi, kita cuma sekarang ni, kalangan saya percaya sahabat-sahabat saya yang tengok live saya pada petang ini adalah sahabat-sahabat yang taat kepada SOP. Betul Tuan Maizan, kita jaga kita. Dah lama tak pergi ke Putrajaya ni, rasa rindu kat Tuan Maizan. Jadi sebenarnya kalau diikutkan, kalau kita semua betul-betul istiqamah, kita cuba maklumkan kepada sahabat-sahabat kita dan jangan putus asa untuk berpesan kepada sahabat-sahabat, patuhi SOP, patuhi peraturan, patuhi perintah ini. Jangan rasa give up. Jangan rasa give up kerana cuba bayangkan kawan-kawan kita yang berada di barisan hadapan tu. Sahabat kita PDRM, sahabat kita ATM yang berada dekat kawasan sekatan jalan raya. Tuan-tuan bayangkan setahun berada di kawasan sekatan jalan raya tu. Anggota saya yang terlibat dengan SJR tu dan bertempoh 4 jam pun rasa resah gelisah. Mereka pergi bantu tempoh 4 jam saja satu hari. Rasa resah gelisah, rasa tak selesa. Apakah lagi 4 jam ke 8 jam saja yang bantu. Apakah lagi orang anggota ATM, PDRM yang dah setahun lebih. Tuan-tuan. SJR panas daripada hujan, daripada halilintar membelah bumi, daripada taufan ribut, semua mereka pacak di situ, tuan-tuan. Kalau kita rasa susah sangat nak patuhi SOP, cuba bayangkan orang itu. Cuba bayangkan, apakah orang itu tiada keluarga, tiada anak isteri, tiada tanggungan, tiada jiwa, tiada hati, tiada perasaan. Mereka juga manusia macam kita, tuan-tuan. Bayangkan lagi orang yang bekerja KKM tadi, yang saya sebut tadi, yang kerja dekat ward tadi, yang kerja dekat ICU tu, yang saban hari melihat orang di hujung ajalnya. Setiap hari orang yang berada di hujung ajalnya, tuan-tuan. Jadi kenapa kita yang berada di rumah kita sendiri, di zon yang paling selesa, makan, tengok TV, tidur di satu tempat yang sama, rasa kita terkongkong, terkurung dan sebagainya, berbanding dengan orang yang sedang berhempas pulas mengajar kalimah syahadah kepada orang yang sedang berperang dengan ajal. Tuan-tuan, sedih, memang sedih. Saya cukup sedih, dah lama tak lihat ibu saya. Tuan Rizam, terima kasih. Orang IT dia fikir lebih complicated. Terima kasih Tuan Rizam. Terima kasih Puan Susurya kerana watching pada petang ini. Kita rasa rindu gila pada ibu kita. Tak puas melalui video call, buat VC malam-malam tak puas kalau diikutkan. Tapi kita sebenarnya selalu kita tamak. Mereka yang kerja dekat ward, dekat hospital, mereka dah setahun tak jumpa ibu. Kadang-kadang anak mereka pun mereka miss nak jumpa. Macam mana tak miss? Pakai PPE nak balik, risau keselamatan anak-anak. Tak balik, tuan-tuan. Tak balik. Pas mandi pakai Dettol pun rasa confident nak balik jumpa anak isteri lagi. Tak confident, tuan-tuan. Kita ni apa lagi? Balik kerja, duduk rumah. Anak-anak sekali dengan kita, isteri dengan kita. Boleh tengok movie, makan sama-sama. Anak-anak bergaduh, lepas bergaduh baik, lepas baik bergaduh. Tempoh 21 hari saja, tuan-tuan. Cuba kita lockdown kan. Kali ini tolonglah berpesan pada sahabat-sahabat kita yang lain. Jadi oleh demikian, maafkan saya kalau kata-kata saya itu menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat saya yang lain. Saya tidak ada rasa ingin glamour, ingin cari perhatian, tidak.
saya berpegang prinsip kepada setahun yang lepas saya buat live ini, setahun yang lepas. Bayangkan kalau saya gila glamour, setiap hari saya buat live. Tetapi disebabkan untuk tahun ini, setelah setahun, kita lihat kita masih recycle kehidupan kita yang sama. Very stereotype. Kita ulang. Percayalah, untuk Aidil Adha ni pun belum tentu lagi kita dapat beraya seperti dulu. Siapa yang bersetuju dengan saya boleh katakan setuju. Tapi apa pentingnya Aidil Adha kalau kita sama-sama tidak boleh melihat ke arah bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik kehidupan ini secara total. Kalau sengaja untuk kita balik raya Aidil Adha ini, 21 hari ini insya-Allah selesai, statistik down, harapkan kerajaan buka sempadan and then kita boleh balik kampung. Tapi apa gunanya kalau kita balik Aidil Adha ni selang 2 bulan statistik naik kembali. Terima kasih Cik. Terima kasih. Jadi saya terkesan bila kita lihat TV, tuan-tuan ingat dalam tempoh setahun pertama kali berita dan TV station menyiarkan bagaimana keadaan penyakit COVID, pesakit COVID yang sedang berperang dengan ajal. Kenapa sebelum ini benda ini tidak disiarkan? Salah satu benda. Kenapa? Yang pertama tuan-tuan kena ingat, kerana apabila melihat tahap kepercayaan rakyat, tahap kepercayaan netizen kepada bagaimana pengakhiran pesakit-pesakit COVID itu semakin menurun, mereka melihat ianya sebagai satu ancaman biasa saja. Tapi apabila semua TV station mengeluarkan perkara-perkara ini, menyiarkan bagaimana situasi sebenar yang berlaku kepada pesakit-pesakit COVID yang diambang ajal itu, maka tuan-tuan, tak terdetikkan di hati sekiranya pada suatu masa nanti kita berada di situ. Na'udzubillahi min zalik. Minta dijauhkan tuan-tuan. Jadi saya menyeru rakan saya, menyerukan diri saya sendiri kepada sahabat-sahabat saya pada hari ini, di hari cuti Wesak ini. Walaupun hari cuti Wesak, walaupun setengahnya bekerja, tuan-tuan sempat nak tengok FB live, saya sempat untuk livekan lagi. Tapi kawan-kawan kita dekat hospital sana usahakan nak tengok FB live, tapi mereka pun hampir lupa di mana letaknya telefon mereka, di mana letaknya handphone mereka, tuan-tuan. Mereka pun lupa. Jiwa mereka sekarang hanya melihat bagaimana nak menyelamatkan nyawa-nyawa. 60 orang meninggal satu hari bukan angka yang kecil, tuan-tuan dan puan-puan. Setiap kali hari raya dulu, kita cukup bangga melihat statistik kematian kemalangan jalan raya. Kita membebel dan sebagainya. Tetapi yang ini, kita dah boleh jangka, kita dah boleh rasa berapa lagi statistik kematian akan berlaku. Iya, kalau dalam ICU dah lebih dalam 100 lebih, 200 lebih sedang menunggu, sedang berada dalam ICU, sedang berperang dengan penyakit ini, maka kita dah boleh jangka apa akan jadi. Ya, betul, mati itu adalah benar dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan hidup atau mati. Tetapi kita kena ingat, apabila di dalam zon ICU itu, persentage hidup dan mati ini adalah 50-50. Jadi kalau kita rasakan kita selesa, maka bersyukurlah kita berada dalam zon selesa sekarang. Tapi ingat, kita belum tentu selesa sampai bila-bila. Rambut pun dah panjang, nak pergi kedai gunting pun takut. Semua dah rasa tak percayakan kepada sesiapa lagi. Berjalan, kalau boleh tengok orang kita lari dengan orang sekarang ni. Naik lift, tengok ramai dalam lift, kita keluar daripada lift, punya takut. Ada orang kata, jangan takut sangat, kita takut pada Allah. Betul, kita takut pada Allah lah. Sebab tu kita dengar apa seruan kerajaan ini supaya penjarakan. Kerana Allah kata, jaga nyawa tuan-tuan, jaga nyawa kita. Jadi hari ini kita jaga nyawa kita. Jaga nyawa kita tu salah satu sebab kita kena takut pada surat Allah Ta'ala. Pasal Allah suruh jaga nyawa, itu adalah kewajipan kita jaga nyawa sendiri, jaga nyawa orang-orang di bawah tanggungjawab kita.
Jadi kita selalu suka memanipulasikan perkataan takut pada Allah. Tiap kali kita cerita pasal jangan berada di tempat yang ramai, sembahyang kita jarak, itu sunnah Rasulullah dan sebagainya. Tetapi kalaulah benda itu yang boleh menyebabkan kita sakit dan sebagainya, tengok. Ha. Oh betul ya Puan Su, kawasan dah lockdown. Sabarlah Puan Su, sabar. Lockdown untuk kebaikan kita, satu masa nanti. Sebenarnya dah beratusan juta orang dah lockdown di dalam 7 kaki di bawah tanah. Dah lockdown macam mana dah. Kita pun akan menuju ke situ satu masa nanti. Jadi mudah-mudahan untuk kali ini kita lockdown, kita istiqamah. Mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan. Dan insya-Allah Puan Su, kita boleh keluar daripada bahana COVID ini. Saya percaya kita boleh keluar. Letakkan satu vision, letakkan satu matlamat, kita semua boleh keluar. Kita boleh semua keluar daripada bahana penyakit ini insya-Allah. Saya percaya kepada kemampuan kita, kemampuan rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia ni kadang-kadang apabila terlampau selesa, leka. Bila terhentak, dia bersatu. Dia boleh bersatu. Bila terdesak, dia boleh bersatu. Jadi saya rasa untuk kali ini cukup ini dahulu. Tapi saya berbanggalah. Saya mempunyai sahabat-sahabat saya. Walaupun sekarang ni yang watching pun dalam 11 ke 10 orang. Saya tak kisah. Bukan orang yang melihat live saya tu yang penting. Tidak. Tapi yang penting apa yang saya nak sampaikan kepada orang yang melihat itu. Dan orang yang melihat itu kalau boleh sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Itu cukup besar bagi saya. Selebihnya kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita mempunyai tanggungjawab masing-masing. Selain daripada tanggungjawab kepada diri kita, keluarga kita, anak isteri kita, kita juga mempunyai tanggungjawab kepada sahabat-sahabat kita yang di dalam Facebook ini. Kita mempunyai tanggungjawab kepada rakan-rakan kita yang kita kenal, sama ada rakan-rakan kita yang jauh dah lama tak jumpa, tapi kita masih lagi mempunyai tanggungjawab. Tanggungjawab kita adalah kita sampaikan apa yang betul, apa yang baik. Ya. Selebihnya biar Allah Ta'ala yang bantu. Itu baru betul kita takutkan Allah. Bukan kita kata nak sembahyang dekat-dekat takut, Allah tak takut. Bukan. Perbetulkan, cuba positif sedikit. Positif minda, okey. Jangan positif COVID. Ingat. Positif minda, positif pemikiran, positif hala tuju kita ke mana. Way forward kita adalah keluar daripada pandemik ini. Itu yang positifnya. Tapi jangan sekali-kali kita positif COVID. Ya. Okey, sahabat-sahabat, sebelum saya mengakhiri live saya pada petang ini, seperti biasalah, saya bukan orang alim, saya bukan alim ulama, saya bukan ustaz walaupun pernah dipanggil ustaz. Saya bukan imam walaupun pernah dipanggil Pak Imam. Tapi saya ingin mengakhiri setiap kali live saya ni dengan doa lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa hamba yang hina ini, dan dalam masa yang sama mudah-mudahan walaupun kita tidak sebaik mana, walaupun kita tidak sealim mana, tetapi saya percaya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia akan mendengar rintihan umat-umat dia. Dia akan dengar rintihan hamba-hamba dia. Jadi saya menyeru, memohon supaya sahabat-sahabat saya semua, kalau boleh kita sama-sama aminkan doa. Walaupun doa saya ini mungkin tidak dimakbulkan, tapi dengan amin tuan-tuan itu mungkin Allah Ta'ala mengizinkan untuk kita sama-sama berjaya keluar daripada pandemik ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidan hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi zal jalali wal karim azim sultanik. Allahumma inna na'udzubika min jami'al balwa wa albisna libasit taqwa wa hadina tariqal huda walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, melalui FB Live ini ya Allah, Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Engkau keluarkanlah kami daripada pandemik COVID-19 yang maha dahsyat ini ya Allah.
Hanya kuasa-Mu saja, hanya kudrat-Mu saja ya Allah yang dapat melenyapkan penyakit-penyakit ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah keselamatan kepada diri kami, kepada anak isteri kami, kepada keluarga kami, kepada sahabat-sahabat kami, kepada seluruh rakyat Malaysia khususnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kesabaran kepada frontline ya Allah, kepada barisan-barisan hadapan, pada petugas-petugas Kementerian Kesihatan ya Allah yang sedang berperang menyelamatkan nyawa-nyawa hamba-Mu ya Allah. Namun ya Allah, ketentuan hanya ada pada-Mu ya Allah, kudrat hanya ada pada-Mu ya Allah, yang boleh menghidupkan dan mematikan ya Allah. Sesungguhnya dunia ini milik-Mu ya Allah, tiada satu pun milik kami ya Allah. Kami hanya menumpang di dunia fana-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkanlah kami terus menumpang dengan dunia-Mu ini ya Allah. Mudah-mudahan kami akan sentiasa bersyukur selepas ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah hamba-hamba-Mu ini hamba yang bersyukur akan nikmat-Mu, bersyukur atas ujian-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tabahkanlah hati kami, tabahkanlah hati ibu kami, tabahkanlah hati keluarga kami, tabahkanlah hati seluruh rakyat Malaysia. Keluarkanlah kami daripada COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah ya Zal Jalali wal Ikram, Engkau ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli-ahli keluarga kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, lelaki atau perempuan yang masih hidup atau telah meninggal dunia ya Allah. Allahumma ighfir li zunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih sahabat-sahabat. Kita jumpa lagi mungkin. Saya rasa mulai pada hari ini saya mengambil tanggungjawab yang Allah SWT bagi. Setiap masa kita akan update berkaitan dengan COVID-19 ini, insya-Allah. Saya melihat waktu ya cuti malam ya, waktu sesuai bagi yang nak follow live saya. Insya-Allah selepas ini saya akan maklumkan pada tuan-tuan. Saya bukan nak jadi seorang yang famous di dalam Facebook, tidak. Tapi tujuan saya ialah kita cuba sampaikan sesuatu yang baik walaupun dengan sepatah perkataan. Mudah-mudahan dengan sepatah perkataan itu Allah menyelamatkan kita untuk lintasi siratul mustaqim suatu masa nanti insya-Allah. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.